Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang pengangkutan dalam manusia dan juga haiwan. Okay, so ini adalah bab ke-10 di dalam KSSM Biologi tingkatan 4. Okay. So dalam video kali ini kita akan cikgu akan menerangkan tentang jenis sistem peredaran, subtopik yang pertama, okay, 10.1. Okay, seperti mana yang kita sedia maklum, dalam setiap organisma, okay, organisma multisel, ada keperluan untuk ada satu sistem pengangkutan di dalam organisma tersebut. Okay. Kerana apa? Kerana kita memerlukan oksigen dan juga nutrien. Dan kita juga memerlukan satu sistem untuk membuang bahan buangan seperti karbon dioksida dan juga bahan kumuh bernitrogen lah, ataupun air kencing. Okay. Jadi kita tahu kalau organisma unisel dia boleh membuat semua perkara tersebut, okay, mendapatkan nutrien, oksigen serta membebaskan karbon dioksida serta bahan buangan dengan kaedah resapan, okay, kerana dia adalah organisma unisel. Tetapi disebabkan organisma multisel ni dia bersaiz besar dan dia juga kompleks, jadi dia memerlukan satu sistem untuk membuat perkara-perkara tersebut, okay, untuk melengkapkan perkara-perkara tersebut. So kita lihat contoh organisma unisel, contohnya amoeba. Okay, amoeba ni, yang mana amoeba ni dia biasa dijumpai di dekat kawasan berair, okay, dalam kolam dan sebagainya. Okay, dalam amoeba pertukaran boleh berlaku secara resapan. Okay, resapan ringkas lah. Okay, bergantung kepada persekitaran. Okay. Tetapi kalau kita bandingkan dengan organisma yang lebih kompleks seperti contohnya manusia, okay, kita ambil contoh bahagian jari ni, bahagian kulit ni. So kalau kita besarkan, okay, kawasan persekitaran ni, dia agak jauh untuk sampai ke sel-sel badan, di mana dia hendaklah melalui kawasan epidermis dan sebagainya. So untuk menjalankan proses resapan tu adalah agak mustahil lah. Jadi di dalam organisma yang kompleks, organisma multisel, akan ada satu sistem untuk membantu menjalankan pengedaran bahan, iaitu sistem pengangkutan. Okay. Okey, so untuk mengatasi masalah ni, organisma akan ada sistem pengangkutan dalaman, di mana sistem pengangkutan ini kita kenali sebagai sistem peredaran darah. Okey, di mana dia akan bawa darah, oksigen, karbon dioksida dan juga bahan-bahan nutrien lah. Okey, so dia akan bawa beberapa perkara ni. Okey, sistem peredaran darah. Okey, sistem peredaran dalam organisma multisel ni akan terbahagi kepada dua. Yang pertama, sistem peredaran yang terbuka, manakala yang kedua adalah sistem peredaran yang tertutup. So sepanjang subtopik ini kita akan lihat apakah perbandingan sistem peredaran terbuka dan juga sistem peredaran tertutup. Okey. Okey, sistem peredaran terbuka. Okey, ini adalah gambar rajah yang menunjukkan, gambar rajah di bawah ini menunjukkan sistem peredaran terbuka lah. Okey. Sistem peredaran terbuka ni biasanya ada di dalam serangga-serangga. Okay. Dalam manusia kita panggil darah, tetapi dalam sistem peredaran terbuka kita akan panggil sebagai hemolimfa. Okay. Hemolimfa. Di mana hemolimfa ni dia akan bergerak dari jantung, okay, melalui salur hemolimfa, dan dia akan terus masuk ke dalam rongga badan. Dia akan masuk ke celah-celah sel. Dia akan lalu celah-celah sel. So yang lalu ni adalah hemolimfa lah. So masa dia lalu ni akan berlakunya proses resapan di antara hemolimfa dan juga sel-sel lah. Okay. So rongga badan itu kita sebut sebagai hemosilum. Okay. Hemosilum. So dalam hemolimfa tu ada apa? Dalam hemolimfa tu macam cikgu cakap tadi, ada cecair yang bernutrien lah. Yang mana dalam tu akan ada pelbagai benda. Nutrien, oksigen dan sebagainya. Okay. Dan hemolimfa ini akan ada dalam kebanyakan invertebrata, okay, seperti serangga dan juga moluska lah. Okay. So kebanyakan serangga dan moluska akan ada sistem peredaran terbuka. Kita bandingkan pula dengan sistem peredaran tertutup, nampak perbezaannya. Okay, di mana salur
darah tu dia tak akan terputus. Seperti salur hemolimfa tadilah. Okay. So disebabkan itu darah sentiasa berada di dalam salur darah yang tertutup. Okay. Dan dia akan diedarkan ke seluruh badan. So pertukaran bahan akan berlaku daripada mana? Daripada salur darah ke dalam sel lah, dan juga daripada sel masuk balik ke dalam salur darah merentasi kapilari darah tadi tu. So darah akan kekal dalam saluran dia. Dia tak akan keluar membasahi sel seperti sistem peredaran terbuka sebentar tadi. Okay. So kita lihat secara lebih dekat bagaimana sistem peredaran terbuka ini berfungsi dalam serangga. Okay. So disebabkan sistem peredaran ni ada dalam serangga, jadi dalam serangga ni kita boleh katakan dia akan ada satu atau lebih, bukan satu jantung lah, dia biasanya akan ada lebih daripada satu jantung lah, di mana fungsi jantung ni dia akan mengepam hemolimfa tadi tu, cecair yang ada nutrien tadi tu, cecair yang ada nutrien melalui salur darahnya masuk ke dalam hemosilem ataupun ruang-ruang kosong di celah-celah sel. Hemolimfa ni dia akan mengalir keluar dari jantung ke dalam hemosilem apabila jantung mengecut. Betul lah, bila mengecut dia akan menggerakkan hemolimfa masuk di celah-celah sel badan. Hemosilem. So ni gambar rajahnya. Kalau perasan jantung ada banyak lah. So ni semuanya adalah keseluruhan kawasan jantung. Dekat hemosilem, hemosilem pertukaran di celah-celah sel. Pertukaran bahan tu berlaku secara resapan lah, macam biasa yang kita telah belajar dalam bab sebelum ni, resapan ringkas. Tetapi kalau mengecut, hemolimfa tu akan bergerak. Tapi apabila jantung mengendur, hemolimfa yang pergi ke arah hemosilem tadi tu akan kembali masuk ke dalam jantung melalui satu liang yang kita sebut sebagai ostium. Ostium. So di setiap jantung ni akan ada liang-liang kecil lah. So ada banyak ostium di dalam serangga tersebut, di mana tugas ostium ni adalah untuk menerima kembali hemolimfa daripada hemosilem tadi. Ataupun kalau secara ringkasnya dia akan menerima kembali darah daripada sel-sel badan lah. So tu tugas ostium. So kena ingat sistem peredaran serangga akan ada, kita boleh katakan banyak jantung lah. Banyak jantung, dan di setiap tu akan ada liang seni, iaitu kita namakan sebagai ostium. Kita pergi kepada sistem peredaran tertutup. Kita akan tengok dalam ikan, dalam amfibia dan juga dalam manusia. So sistem peredaran dalam ikan juga ada jantung, di mana dalam jantung ikan tu hanya ada dua ruang lah, iaitu atrium dan juga ventricle. Atrium dan juga ventricle. So darah yang meninggalkan ventricle, biasanya bahagian bawah lah, darah yang meninggalkan ventricle akan dipam ke dalam kapilari insang, di mana di kapilari insang lah berlakunya pertukaran gas. So kapilari insang yang ada berlaku pertukaran gas tadi tu, dia akan mengalirkan darah ke dalam salur darah, yang mana dia akan mengangkut darah beroksigen ke kapilari yang kita namakan sebagai kapilari sistemik. Dalam kapilari sistemik itulah akan di mana oksigen tu akan meresap masuk ke dalam tisu-tisu badan ikan lah, dan dalam masa yang sama karbon dioksida daripada tisu badan tu akan masuk ke dalam kapilari sistemik tersebut. So ni adalah gambarannya. So ini atrium, ini ventricle. Bila ventricle mengecut ataupun dipam, darah akan pergi ke kawasan kapilari di kawasan insang lah, di mana dekat sini akan berlakunya pertukaran gas. Akan berlaku pertukaran gas. Pertukaran gas di antara dekat insang lah, di antara dalam badan ikan dengan air. So dia akan bercampur lah tengah-tengah ni. So salur darah yang berwarna merah ni dia akan membawa darah-darah yang beroksigen pergi ke arah kapilari sistemik ataupun di bahagian sel badan ikan yang memerlukan lah. So dekat sini oksigen tu akan masuk ke dalam sel badan, dan dalam masa yang sama karbon dioksida tu akan masuk ke dalam kapilari sistemik tadi tu untuk dibawa balik ke jantung dan akan dipam keluar dekat kapilari insang tadi tu.
Lebih kurang macam manusia, cuma jantung ikan ada dua bahagian sahaja yang kita namakan sebagai atrium dan juga ventricle. Okay. Sama, so dia mengalir dalam satu hala. Okay. Dalam ikan, darah mengalir dalam satu hala, so kita akan panggil dia sistem peredaran tunggal. Okay. Satu hala sahaja. Kita lihat dalam amfibia, contohnya katak lah, sistem peredaran dalam amfibia. Kalau dalam ikan ada dua ruang, jantung amfibia kita akan ada 3 ruang, di mana dia akan ada 2 atrium dan satu ventricle lah. Okay. So dia berbeza sedikit dengan ikan. Dalam amfibia, darah ni dia akan mengalir 2 kali ataupun 2 kali masuk jantung lah. So kita mengalir dalam 2 peredaran. Okay. Maka dia mengalir dalam 2 peredaran. Di mana peredaran pertama kita panggil dia peredaran palmocutaneous, dan juga peredaran kedua kita namakan dia peredaran sistemik. So nanti kita akan tengok gambar aja lah apakah palmocutaneous ni dan juga apakah itu sistemik. So disebabkan ada 2 jenis peredaran, 2 jalan, maka sistem peredaran di dalam amfibia ni kita namakan dia sebagai sistem peredaran ganda 2. Okay. Kalau ikan tadi sistem peredaran tunggal, ini pula sistem peredaran ganda 2. Tetapi amfibia ni kita katakan dia mempunyai sistem peredaran ganda 2 yang tidak lengkap. Okey, kenapa tidak lengkap? Kerana di kawasan ventricle tu akan berlakunya percampuran di antara darah terdioksigen, okey, dan juga darah beroksigen. So dia akan bercampur. Okey. So jalan yang pertama ataupun peredaran yang pertama, peredaran palmocutaneous, dia akan mengangkut darah daripada jantung ke peparu dan juga kulit. Di mana pada di kedua-dua kawasan ini akan berlakunya pertukaran gas lah. Okay. So nama peredaran yang pertama adalah peredaran palmocutaneous. Manakala peredaran kedua, okay, peredaran sistemik pula, dia akan mengangkut darah daripada jantung juga, yang mana darah beroksigen ke tisu-tisu badan. Dan berlakunya pertukaran gas ataupun secara resapan, dan dia akan bawa kembali darah yang terdioksigen pergi balik ke arah jantungnya, okey, ke arah atrium kanan melalui salur darah vena lah. Okey. So ada 2 peredaran. So kita akan tengok gambar rajah. So ini adalah jantung kepada amfibia ataupun katak lah. So kalau perasan dia ada 2 atrium, 1 dan 2, dia ada 1 ventricle. Okey. So kalau kita perasan, kalau yang berwarna purple ni, dekat kawasan ni akan berlakunya percampuran darah. Sebab itulah kita panggil dia ganda 2 yang tidak lengkap lah, kerana berlakunya percampuran darah yang beroksigen dan juga yang tidak beroksigen. Okay. So peredaran yang pertama, palmocutaneous akan pergi ke arah peparu dan juga kulit katak untuk mengambil oksigen, dan peredaran kedua dia akan lalu pergi ke sel-sel badan ataupun kita panggil dia peredaran sistemik lah. So darah yang tak ada oksigen akan diangkut ke atrium kanan. Okay, belah sini, nombor 1 ni. Kemudian darah yang dah ada oksigen, yang dah diambil dari peparu tu akan masuk ke bahagian atrium kiri lah, nombor 2 ni. Okay, so dia akan berlaku percampuran sedikit. So darah dalam kedua-dua ni daripada nombor 1 dan nombor 2 ni dia akan masuk dalam satu ventricle. Okay, berlakunya percampuran. Tetapi disebabkan ada perbezaan di antara darah beroksigen dan juga darah terdioksigen, so bahagian kiri jantung tu akan dipenuhi dengan darah yang beroksigen lah, manakala sebelah kanan akan banyak darah terdioksigen. Okay. Kemudian bila berlakunya pengecutan ventricle, dia akan mengempam darah lah. Okay, sama ada melalui peredaran palmocutaneous ataupun peredaran sistemik, 2 jalan. Okay. So kita bandingkan kedua-dua sistem peredaran tertutup tu dengan sistem peredaran manusia lah. Okey. Manusia juga ada jantung, di mana dalam jantung kita tahu ada 4 ruang, 2 atrium, 2 bahagian atas dan 2 ventricle yang di bahagian bawah, di mana dia dipisahkan sepenuhnya dengan septum. Okey. Seperti mana juga katak ataupun amfibia, manusia juga ada sistem peredaran ganda 2. Okey. Di mana secara ringkasnya bila berlaku satu peredaran darah yang lengkap, okay, darah tu akan masuk jantung sebanyak 2 kali. Darah yang sama akan masuk jantung sebanyak 2 kali lah. Okay.
So disebabkan jantung manusia ni boleh membezakan darah beroksigen dan darah terdioksigen. Okay, sebab ada dua peredaran yang berbeza, maka kita boleh katakan sistem peredaran ganda dua manusia ni adalah yang lengkap. Kerana apa? Kedua-dua darah tersebut tidak bercampur. Okay, darah tidak bercampur, so dia adalah sistem ganda dua yang lengkap. Okay, kita tengok gambaran sistem peredaran dalam manusia. Okay, kita nampak bahagian jantungnya. Darah terdioksigen di sebelah kanan ni dibezakan secara jelas lah dengan darah beroksigen. Okay. So darah terdioksigen, ni kamu dah belajar ni form 3 ni, cuma refresh balik je. So darah terdioksigen, darah yang tiada oksigen akan diangkut melalui arteri pulmonary ke peparu. Arteri pulmonary ke peparu untuk pertukaran gas. So arteri pulmonary ni adalah satu-satunya arteri yang membawa CO2, karbon dioksida. Semua arteri dalam badan manusia akan bawa darah beroksigen kecuali arteri pulmonary yang akan bawa darah terdioksigen daripada jantung ke peparu. Okay. So dekat peparu akan berlakunya pertukaran gas. So bila dah pertukaran gas, salur darah tu akan dilengkapi oleh darah yang beroksigen lah. So darah yang beroksigen tu akan kembali ke jantung, melalui atrium kiri. Melalui atrium kiri, melalui salur darah yang kita namakan sebagai vena pulmonary lah, satu-satunya vena yang membawa darah beroksigen. Vena lain akan membawa darah terdioksigen. Okay. So darah tersebut akan masuk dalam ventrikel kiri sebelum dipam ke peredaran sistemik lah. Okay. So pergerakan darah ke peparu tu kita namakan peredaran pulmonary. Peredaran ke seluruh badan tu kita namakan sebagai peredaran sistemik. Nama lebih kurang dengan katak, cuma ada sedikit kelainan lah. Okay. So seperti yang kamu semua maklum, darah yang daripada ventrikel kiri tu akan dipam oleh jantung ke seluruh badan melalui aorta lah. Okay. So dalam masa yang sama, darah terdioksigen daripada tubuh badan tu akan masuk balik ke dalam jantung melalui vena cava. Okey, so apakah persamaan di antara sistem peredaran dalam organisma multisel ni? Organisma yang kompleks ni. Apakah persamaan? Yang pertama, mesti ada satu sistem lah, sistem peredaran yang terdapat dalam semua organisma. Okey, dan kalau kamu perasan, apa-apa sistem pun dia akan ada jantung. Okey, sama ada untuk mengempam darah ataupun hemolimfa. Okey, kalau dalam serangga. Dan mana-mana organisma pun sistem peredaran ni fungsi dia adalah untuk yang pertama mengangkut nutrien dan bahan buangan. Okey. Dan setiap jantung dalam mana-mana organisma pun akan ada injap, yang mana injap ni dia penting untuk memastikan pengaliran darah tu sehala, dia takkan patah balik lah. So itu fungsi injap dalam setiap jantung. So kalau perbezaannya banyak lah. Okay, dari segi organisma yang menggunakan sistem tu pun lain. Kita ada serangga yang pakai sistem peredaran terbuka, ikan, sehala, amfibia, ganda 2 tidak lengkap, dan juga manusia, ganda 2 yang lengkap lah. Okay. So serangga peredaran darah terbuka, dan lagi 3 tu adalah yang tertutup. Hilang edaran tak ada sebab banyak. Ikan tunggal, amfibia ganda 2 yang tidak lengkap, manusia ganda 2 yang lengkap. Okay. So bilangan ruang jantung serangga banyak. Di mana ada banyak jantung dan akan ada ruang ostium dan sebagainya lah. Okey, dekat ikan kita akan ada 2 ruang dalam satu jantung. Dekat amfibia kita akan ada 3 ruang, dan dekat manusia kita akan ada 4 ruang. Okey. Dalam pengasingan darah, serangga dan ikan tiada. Dalam amfibia dia tak lengkap, dia akan bercampur dekat bahagian ventrikel, dan dekat manusia pengasingan darah tu adalah sangat lengkap. Okey. So darah beroksigen dan darah terdioksigen tidak akan bercampur. Okey, sekian tamatlah pengenalan tentang sistem peredaran dalam manusia dan juga haiwan. Cikgu harap kamu fahamlah, dan majoriti terutamanya tentang manusia kamu dah mempelajari sistem peredaran tu dalam subjek sains tingkatan 3. So kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi